آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول خالد بن الوليد لرجل يوم اليرموك في هذا الأمر. وأخرج ابن جرير في تاريخه عن عبادة وخالد رضي الله عنهما قال رجل لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد وكان فرسه قد حفي في مسيره، أو كما كتب في هذا الكتاب. Para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, di kalangan mereka juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Di kalangan mereka pun ada kedudukan yang berbeza. Dengar baik-baik kerana perkara ni sangat penting. Yang di belakang sana Tuan Haji, peristiwa penting sangat hari ini saya nak ceritakan. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk di depan rumahnya bersama dengan ahli Sufah. Maka datanglah orang-orang besar Mekah seperti Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal Ikrimah, Suhail bin Amr, Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi bila mereka datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, mereka duduk di belakang ahli Sufah. Tiba-tiba datang pula daripada kalangan hamba-hamba yang mana telah masuk Islam awal ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Maka Umar radhiyallahu anhu kata kepada mereka, pembesar-pembesar Quraisy ni, ke belakangkan sikit bagi tempat kepada sahabat ni. Sedangkan mereka ni hamba-hamba, kata belakangkan sikit. Datang pula yang lain-lain, dia kata kat mereka, belakang sikit, bagi tempat pula kepada yang lain-lain. Sehinggalah pembesar-pembesar ni sampai duduk di atas kasut dekat luar. Yang lain semua dah masuk ke depan. Maka Abu Sufyan kata, tengok, dia kata kat Suhail bin Ammar, kita tengok. Dia kata Umar radhiyallahu anhu, dia utamakan hamba-hamba ni ke atas kita. Sedangkan kita dulu tuan kepada mereka ni. Suhail bin Ammar kata, bukan salah Umar, dia kata salah kita lah. Kita yang terlewat. Kitalah yang terlewat memeluk Islam dan kita ketinggalan. Dia kata tak apalah kalau kita ketinggalan macam ni kat dunia, kalau ke akhirat ketinggalan macam mana? Maka mereka semua terus sedih ketika itu. Bila habis majlis Sayyidina Umar radhiyallahu an, mereka datang jumpa Sayyidina Umar. Mereka kata, ya Umar, kata kami terima hakikat kami. Kami masuk Islam ketika Fatah Mekah. Sedangkan mereka ni disakiti, mereka bersama dengan Rasulullah daripada awal sehingga akhir. Mereka berperang. Kami hanya sempat dengan Rasulullah beberapa ketika sahaja. Kami tahu kedudukan kami di dunia dengan mereka memang jauh sekali. Tapi bagaimana kami nak capai kedudukan sama dengan mereka di akhirat nanti? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kalau nak sampai kepada kedudukan mereka di akhirat nanti, maka buatlah apa mereka buat, berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu di jalan Allah seperti mana mereka telah berjihad. Maka mereka ni semua telah pulang ke Mekah dan mereka siap barang mereka dan mereka telah keluar dengan 400 orang dengan keluarga-keluarga mereka untuk berhijrah, untuk berjihad di jalan Allah di Syam. Masa tu baru mula peperangan Yarmouk. Bila mereka nak keluar daripada Mekah, orang-orang Mekah menangis sebab mereka ni pembesar-pembesar Mekah semua nak tinggalkan terus kota Mekah, nak berhijrah ke Syam semata-mata untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia nak keluar, mereka semua menangis, kata janganlah pergi daripada sini. Maka Amr bin Hisham, abang kepada Abu Jahal, dia kata
Dulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah kami tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami dapat peluang untuk kami membela agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi dah tak ada lagi di kalangan kami. Maka biarlah kami ambil peluang ini supaya di akhirat Nabi kami tak ketinggalan seperti mana kami telah ketinggalan di dunia ini. Sedangkan Allah sebut, kata tak sama mereka yang mana telah belanjakan harta dan nyawa mereka di jalan Allah sebelum hijrah dan selepas hijrah. Ayat tadi saya baca kan, walaupun semua mereka Allah janjikan kebaikan, maka mereka terus pergi sampai ke Syam dan mereka menyertai peperangan Yarmouk. Hari jemaah ni sampai 400 orang, semua pembesar-pembesar, dan mereka datang dengan keluarga mereka semua. Seperti mana Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal ni, dia bawa anak dia juga, Ammar bin Ikrimah, dia bawa sekali. Mereka bawa keluarga mereka, keturunan mereka, semua mereka bawa, semata-mata untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari mereka sampai itu, tentera Rom dah mula mengatasi, dah mula mengalahkan orang Islam, sehingga mereka mula serang dan tentera Islam terpaksa undur, sehingga mereka hampir sampai ke kemah mereka. Sebab apa? Bilangan mereka kecil. Bilangan mereka 20,000, tapi mereka berhadapan dengan tentera yang ratusan ribu, 200,000 hingga 300,000. Ketika itu bila Ikrimah nampak keadaan itu berlaku, maka dia buka topi besi dia, dia keluarkan pedang daripada sarung dia, dia buka baju besi dia. Dia kata, siapa nak bayat di atas tangan aku hari ini untuk berjihad di jalan Allah sampailah terkorban nyawa kami ataupun tegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua orang Quraisy yang besar-besar ni datang bayat dengan Ikrimah. Khalid datang, Khalid kata, aku tak akan benarkan kau buat macam ni. Lepas tu dia kata, ilaika ya Khalid. Dia kata, pergi dari sini Khalid. Dia kata, bapa aku menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang aku dapat hari ini. Dia kata, kau tak boleh rampas daripada aku. Maka 400 orang ini, mereka telah serang tentera Rom dengan buka semua baju baju besi mereka. Maksudnya mereka dah buat keputusan untuk mati syahid, dan mereka terus serang ke depan. Sehingga anak dia pun telah baiat dengan ayah dia. Mereka maju ke depan, buang semua. Mereka serang. Sehinggalah tentera Rom pula mundur ke belakang, lari. Tapi hampir terkorban Ikrimah dan dia jatuh pingsan selepas serangan demi serangan terhadap dia. Bila dia jatuh pingsan dan anak dia juga jatuh pingsan, Khalid bin Walid datang daripada belakang, bawa air. Bila sampai di situ, dia dukung anak Ikrimah dan dia pergi kepada Ikrimah. Ikrimah dengan dia sepupu juga. Maka Ikrimah ketika itu mata pun tak dapat buka lagi. Dan Ikrimah bila dapat buka, dia kata, siapa ni? Dia kata, aku Khalid. Dia kata, bagaimana keadaan? Dia kata, demi Allah, Allah telah berikan kemenangan kepada orang Islam. Ikrimah kata, balik, dia kata, bagi tahu kepada Umar. Kata, jangan kata lagi kami ketinggalan, kami telah bagi segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khalid kata, demi Allah, Umar pun tak akan kata begitu lagi selepas apa yang kamu buat. Semua mereka syahid. Dia bagi seteguk air kepada Ikrimah, dan kemudian Ikrimah mati syahid. Dan semua pembesar-pembesar Mekah yang besar-besar, semua mereka ni syahid dalam ni, kecuali beberapa orang yang tinggal. Yang lain semua syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara mereka kan, walau mereka ketinggalan, mereka telah catch up, mereka telah kejar. Itulah fastabiqul khairat. Kita kalau ketinggalan, kita tak nak buat macam mana? Mereka kejar. Sebab tu Allah kata, wa kullan wa'adallahu al-husna, kami janji kebaikan dan kami janji kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an, kami telah redha dengan mereka semua di dunia dan mereka juga redha dengan kami. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Sa'ad bin Abi Waqqas pula, dia diketuakan, seperti mana komando di sini adalah Khalid bin Walid dan amir mereka Abu Ubaidah al-Jarrah. Di sana di Qadisiyah mereka menentang Persian Empire pula kan. Itu diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas inilah bila dia masuk Islam, ibu dia kata, kau selagi kau tak kembali kepada agama asal, aku tak akan makan, aku tak akan minum. Dia kata, apa aku boleh buat? Aku pilih agama Allah ke atas kehidupan dunia ini. Sehinggalah ibu dia pun mengalah. Allah turunkan ayat, wa wassaynal insana biwalidayhi, buatlah baik dengan ibu bapa, tapi kalau in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma, maka jangan taat mereka. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jaga Nabi dalam peperangan Uhud. Dia panah Nabi hulurkan
panah kepada dia. Nabi kata, fidaka abi wa ummi, irmi ya Sa'ad. Kata, baringlah kan. Sa'ad, Nabi orang yang pertama dan terakhir yang Nabi pernah sebut, kata, aku sanggup kurbankan nyawa ibuku dan ayahku untukmu ya Sa'ad. Panahlah. Panah dia memang tajam, maksudnya dia memang tepat. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata, bila dia berhadapan dengan tentera Parsi dengan kuda Arab dia pula tak biasa dengan tanah yang lembut, hari itu hujan, maka dia telah terjun daripada kuda dia. Kerana dia kata, kalaulah aku berada di atas kuda, kalau kuda jatuh aku akan kalah. Ini baru nak mula perang, kalau mula perang pun panglima jatuh, habislah perang. Maka dia kata, aku terjun daripada kuda aku. Bila aku terjun saja, aku pula tergelincir dan aku jatuh. Maka panglima Rom terus angkat pedang dia untuk serang tentera Parsi, terus nak serang dia. Masa tu dia angkat tangan doa, ya ghayasal mustaghisin, wahai pembantu mereka yang meminta bantuan. Itu saja dia ulang, ya ghayasal mustaghisin, wahai zat yang membantu mereka yang meminta bantuan. Kata, ketika itu aku nampak satu orang daripada tentera Parsi sendiri, dia maju ke depan. Dia maju ke depan dengan kuda dia, dengan laju dia sampai ke depan. Aku pun pelik sama ada dia nak bantu kawan dia ataupun nak bantu aku. Dia sampai saja, dia telah baling lembing kepada musuh, kepada panglima, dan dia telah pergi ke sana. Maka aku tanya kepada dia, siapa engkau? Dia kata, buat apa engkau tanya lagi? Dia kata, kau perlukan bantuan, Allah telah hantar aku untuk bantu engkau. Maka dia kata, tak, aku nak tahu juga engkau ni siapa. Maka bila dia buka topi besi dia, rupanya dia tengok Tulaihah Al-Asadi, seorang yang mengaku Nabi palsu. Dia mengaku Nabi palsu. Dia datang bantu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun bertaubat. Dia menyertai tentera yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebelum mereka sampai ke Sungai Dajlah, sebelum mereka melintas Sungai Dajlah, yang cerita yang paling masyhur bagaimana kuda mereka telah melintas sungai itu. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Maka dia tak menyertai peperangan. Sa'ad ni memang dia military genius juga. Dia memang pandai peperangan punya taktik seperti mana Khalid bin Walid. Dan panah dia memang tepat, tajam. Tapi hari itu dia tak dapat menyertai, maka dia melihat tentera Islam dah mula lemah. Bila dia melihat, dia pun sedih, tak tahu nak buat apa. Ada seorang sahabat ketika itu, dia pada zaman jahiliah dia, Abu Milhan, dia kuat minum arak. Bila dia tinggal arak, dia masuk Islam, kadang-kadang dia tergelincir juga, dia minum juga. Sebelum mulanya perang ni, dia terminum arak dan orang bagi tahu kepada Sa'ad telah kurung dia, ikat dia, jail dia. Rantai tangan kaki dia, penjarakan dia, kata, kau tak boleh perang, kau duduk sini. Tapi dia duduk dalam jail tu, penjara tu, dia nampak tentera Islam sedang kalah, dia menangis, dia kata, ya Allah, dia kata, tentera Islam perlukan bantuan, tapi aku kerana kesilapan aku tak dapat bantu mereka. Dia menangis doa, ya Allah, bantulah tentera Islam, berilah peluang kepada aku, peluang, satu lagi peluang, aku tak akan buat lagi, aku tak akan minum lagi, aku tak akan buat laranganmu lagi. Maka lalu isteri Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu di depan dia panggil isteri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, tolonglah, bukalah rantai aku ni. Dia kata, bagilah aku peluang. Dia kata, sekali. Dia kata, aku akan tutup muka aku, siapa pun tak akan tahu. Dia kata, aku tak akan bagi tahu siapa pun kau buka aku. Dia kata, tak boleh. Dia kata, ni perintah Amir. Dia kata, mana boleh aku buat, suami aku lagi. Amir lagi kata, tolonglah. Dia kata, bawalah aku pedang satu, berilah aku binatang tunggangan satu. Dia kata, izin. Dia kata, habis saja perang, aku sendiri akan datang ikat aku balik ke sini. Isteri dia bila tengok keadaan tentera Islam dan lihat rayuan dia, dia kata, baiklah, kita selepas habis aku pulang. Maka dia bagi pedang, dia bagi kuda. Maka Abu Milhan terus maju ke depan. Jadi orang Islam tiba-tiba terkejut, ada seorang datang dengan begitu laju, dengan kuda yang laju, dengan pedang yang laju, dan terus serang musuh seorang diri, tanpa takut mati, tanpa takut apa-apa, sehingga tentera mula mundur ke belakang. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di atas kubu tu, dia tengok, dia kata, siapa ni? Dia kata, kuda macam kuda aku, pedang macam pedang aku, orang macam Abu Milhan, tapi Abu Milhan dalam penjara. Dia kata, ni malaikat ni. Dia maju ke depan, dia serang sampai kalah. Dan bila kalah, tentera Islam, Allahu Akbar, tentera Islam telah menang, mereka telah mundur, lari ke belakang. Abu Milhan pun balik, dia
garikan diri dia balik, dia duduk dalam tu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu panggil isteri dia, dia kata demi Allah, Allah telah hantar bantuan tadi. Dia kata aku lihat dengan mata aku sendiri. Dia kata malaikat yang datang dengan kuda seperti kuda aku, pedang pun seperti pedang aku, dan menyerupai Abu Milhan. Sedangkan Abu Milhan aku ikat dia dalam penjara tadi. Isteri dia kata minta maaf, dia kata nak beritahu sebenarnya, dia kata apa? Kata, itu Abu Milhan lah sebenarnya, dia kata. Memang kuda pun kuda kau wahai suamiku, dan pedang memang pedang kau. Menangis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata mana Abu Milhan? Kita panggil dia. Dia kata demi Allah, dia kata Abu Milhan, daripada hari ini aku tak akan penjarakan kau. Buatlah apa pun Allah maafkan kau. Abu Milhan kata demi Allah, daripada hari ini aku tak akan sentuh arak lagi. Dia kata aku tak akan sentuh arak lagi. Ini pengorbanan para sahabat. Jadi bila mereka sampai ke Sungai Dajlah, 60,000 orang yang mana mereka telah tewaskan tentera yang dihantar oleh Raja Parsi, sehinggalah Perwez Khusro kan, sehinggalah mereka sampai ke Sungai Dajlah untuk mereka lintas dan sampai ke Madain, kepada Tasifon, kepada kapital dia. Maka sungai itu bukan sungai macam hari ini, sungai boleh berenang-berenang kan. Sungai besar. Sungai besar. Sungai Dajlah ni sungai yang sangat besar. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ada tak di kalangan kamu dalam 60,000 orang ni, ada tak sesiapa yang pernah buat dosa besar? Kalau ada, bertaubat sekarang. Kata dalam 60,000 orang tu seorang pun tak ada buat dosa besar. Sedangkan kita hari ni mengumpat dosa besar. Kan kita rasa mengumpat ni adalah dosa besar orang-orang baik. Orang-orang baik punya dosa besar adalah mengumpat. Seorang pun tak buat dosa besar. Masa itulah Sa'ad bin Abi Waqqas kata macam mana pun, dia kata check lah, dia kata. Sebab apa? Tulaihah ada dalam tu. Dia pernah mengaku Nabi murtad, dia kata pernah mengaku Nabi palsu, dia kata check tengok bagaimana keadaan Tulaihah al-Asadi. Dia kata pergi cek Amar bin Ma'di Karab sebab dia pernah murtad. Pergi cek lagi seorang, dia kata tengok dia sebab dia pun pernah murtad. Bila mereka lihat keadaan mereka, kata ketiga-tiga inilah paling zuhud sekali dan paling bertakwa sekali ketika itu. Maka kata bayangkan bagaimana keadaan yang lain. Maka Sa'ad kata sekarang masukkan kuda kamu, tak ada siapa pun yang boleh kalahkan kamu. Angkat kuda kamu, masukkan dalam sungai, kita akan menyeberangi sungai sekarang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah masuk. Sahabat Ansari yang pertama yang diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ke depan sekali. Dia bentuk, dia kata 6 orang, 60 orang, kemudian 600 orang, kemudian 6,000 orang, sepatu yang dan lain-lain yang bagi. Dia bentuk macam tu. Maka yang pertama yang masuk itu seorang sahabat Ansari. Bila dia masuk ke depan, dia baru nak masukkan kuda dia dalam Sungai Dajlah tu, maka kuda dia mula takut. Undur ke belakang kuda. Kuda bukan binatang yang boleh berenang. Kuda tu pun goyang. Dia kata atakhafuna min hadhihi nutfah, dia kata kau takut dengan titisan air ni, dia kata kepada kuda tu. Kemudian dia baca ayat wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tak ada seorang pun yang bernyawa ataupun tak ada apa pun yang bernyawa yang boleh mati kecuali pada saat yang Allah tetapkan untuk dia kematian. Maka kuda dia telah masuk dalam air dan berenang daripada 6 orang, 60 orang, 600 orang, 6,000 orang sehingga 60,000 kesemuanya masuk dalam sungai itu dan kuda-kuda mereka berenang. Bila kuda mereka letih, Allah timbulkan tanah. Kuda tu akan jalan sikit, kemudian sambung berenang balik. Itu hebat. Allah Subhanahu wa taala telah berikan mereka sehingga mereka lintas. Ketika itu ada kuda yang mana tersengit nak jatuh kan. Ada seorang sahabat nama dia Ka' bin Amr. Dia adalah dalam sahabat ni ada golongan yang mana satu sama dengan 1,000. Salah seorang Ka' bin Amr, Zubair bin Awam, Fadl bin Abbas, Abdullah bin Umar. Mereka ni seorang sama dengan 1,000 orang kekuatan mereka. Salah seorang ni Ka' bin Amr. Tulaihah tadi pun, Tulaihah al-Asadi. Mereka ni semua satu macam 1,000. Maka dia tolak sikit saja, kuda tu bangun berdiri balik straight. Sa'ad bin Abi Waqqas nampak daripada jauh, dia kata ajizan nisa, dia kata ayyalidna misla Ka' bin ibni Amr. Dia kata mana ada ibu-ibu lagi, dia kata jarang-jarang sekali ibu melahirkan anak seperti Ka' bin Amr ni. Yang mana dia buat macam tu sikit je kuda dia. Mereka ni memang hebat. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka kekuatan. Ada seorang sahabat ketika itu, dia sebab
kuda dia berenang, maka mangkuk dia yang diikat tu terjatuh dalam sungai. Sahabat lain kata, engkau ni niat engkau salah ni, sebab tu mangkuk engkau jatuh. Dia kata, ya Allah, dia kata, dia orang kata macam ni kat aku. Para sahabat ni mereka ada hubungan dengan Allah, mereka berkawan dengan Allah, mereka ada hubungan persahabatan dengan Allah, sehingga mereka cakap pun Allah dengar. Mereka sebut, ya Allah, mereka hina aku, ya Allah, engkau tak boleh biar keadaan aku seperti ini. Itu saja dia cakap. Jadi mereka punya hubungan dengan Allah begitu erat sekali, mereka boleh cakap begitu dengan Allah, Allah terus bantu. Mereka lintas sungai Dajlah ni, seperti ni, sungai mengalir kan, dia lintas. Bila sampai ke tebing sana, mangkuk tu sampai dulu. Sedangkan sungai mengalir, mana boleh mangkuk sampai sana? Mangkuk sampai dulu. Itu kuasa Allah. Mangkuk pun Allah sampaikan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tentera Iran yang berada di Madain tu di telefon nampak, dia kata, ini bukan manusia ni. Dia kata, baik kita cabut. Mereka tinggalkan istana mereka cabut lari. Tak perlu nak perang pun untuk tawan istana putih tu. Tak perlu buat apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala telah jatuhkan tentera Rom, Parsi depan bawah kaki mereka. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan yang begitu besar kepada orang Islam, dan mereka sedikit pun tak ada keinginan. Mereka masuk ke istana itu dengan pakaian buruk. Salah seorang yang masuk adalah Salman Al-Farsi radhiyallahu an, yang ketika itu usia dia pun dah 100 tahun lebih dah. Dia sampai ke Madinah, dia jumpa Nabi pun dah 80 tahun lebih umur dia. Masa tu umur dia dah 100 tahun lebih. Dia kata dia berjalan di dalam istana Parsi itu, yang mana daripada sanalah dia lari kerana mereka nak bunuh dia. Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan beri. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, engkau duduklah, engkau nak duduk atas takhta raja ke apa engkau nak buat ini untuk engkau. Tapi dia tak duduk, mereka tak nak. Semua harta tu mereka hantar ke Madinatul Munawwarah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kelam kabut, dia cari gelang. Dan dia kata, dicari gelang tu, dia panggil, dia mana Surakah? Dia panggil Surakah. Dia kata, nak pakaikan kepada Surakah. Sahabat dia, kenapa? Di zaman Nabi SAW, ketika Fatah Makkah, Surakah tanya kepada Rasulullah, betul ke Rasulullah kata Roman Empire, Persian Empire akan jatuh di bawah kaki orang Islam? Dia kata, Nabi SAW kata, ya. Dia kata, Surakah, dia kata, masa tu engkau akan pakai gelang Raja Parsi. Dia kata, aku pakai gelang Raja Parsi, kata. Tu Sayyidina Umar, dia kata, ni dah jadi kenyataan. Dia kata, mana Surakah, panggil, pakaikan dia. Surakah menangis, dia kata, betul, dia kata, telah jadi kenyataan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dengan golongan yang kecil yang tak ada apa-apa, yang tak tahu apa-apa, mereka ni tak pernah belajar perang pun, Allah telah berikan kemenangan kepada mereka. Begitulah Allah akan bantu setiap orang di setiap zaman, di setiap keadaan. Setiap orang yang mengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang sanggup kurbankan diri dia, nyawa dia, sanggup kurbankan harta dia, masa dia. Muhammad Sa'ad Ahmad berkata, setiap nafas setiap orang, setiap saat masa dia dan setiap sen daripada duit dia, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas, setiap sen dan setiap saat adalah milik Allah dan tak boleh belanjakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat keputusan begitu, Allah akan bantu kita. Allah akan tundukkan segala kuasa dunia di depan kita. Allah akan beri kemenangan kepada kita. Allah akan muliakan kita seperti mana Allah telah muliakan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang tak ada apa-apa. Kalau kita kalau 50-50, Allah pun 50-50 lah kan. Ana inda dhanni abdi bi. Setiap orang yang buat keputusan, Allah akan bantu dia. Satu, buatlah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah Allah kawan kita. Bertuturlah dengan Allah dengan sujud yang panjang-panjang. Bangunlah pada malam hari, berbicaralah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali kata, setiap kali aku nak bercakap dengan Allah, aku akan solat, dan bila aku nak Allah bercakap dengan aku akan baca Quran. Kerana Quran itu adalah kalam Allah. Dan bila seorang itu dalam solat, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkataan dia Allah Subhanahu Wa Taala dengar dan Allah menjawab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila seorang hamba Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan kata kepada malaikat, tengok, hamidani abdi, hamba aku puji aku, ya wahai malaikat. Allah akan gembira. Boleh tuan-tuan bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kurbankan segala apa yang kita ada, sedikit pun tak apa, demi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana Allahu syakiran alima, Allah maha menghargai. Sikit pun Allah kata
kami akan bagi badan. Al-hasanah bi'ashri amsalih, sikit pun kami akan menghargai. Apatah lagi orang yang berikan, buat keputusan apa sahaja saya akan buat, saya akan taat kepada perintah Allah, saya akan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan buat apa pun mengikut kehendak saya, mengikut akal saya, kecuali perkara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta saya buat. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan. Boleh tuan-tuan, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.